Saya hanya meniru perbuatan orang Malaysia, kata Emily, seorang kaki tangan darat di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, Kanada. Apabila beliau melawat lapangan terbang di Malaysia, beliau berkongsi apa yang dilihat dan dirasainya di sana, serta proses melaksanakannya di tempat kerjanya ke sebuah laman web community untuk rakan-rakan seindustri. Hasilnya, bukan sahaja ia dilaporkan di televisi, malah beliau menerima pujian dari seluruh dunia. Menghadapi respons global ini, beliau meluahkan kata-kata tersebut terhadap rakyat Malaysia. Apakah sebenarnya yang beliau rasai dan bawa pulang dari lapangan terbang di Malaysia? Mari kita lihat berdasarkan kandungannya. Nama saya Emily, berumur 30 tahun, dan bekerja di lapangan terbang antarabangsa Vancouver, Kanada. Saya telah berkhidmat sebagai kaki tangan darat di lapangan terbang Vancouver selama lebih 6 tahun. Saya mula berasa bangga dengan kerja saya. Tugas sebagai kaki tangan darat berbeza daripada kru kabin atau kaki tangan syarikat penerbangan. Kami bertanggung jawab terhadap perkhidmatan dan sokongan keseluruhan lapangan terbang. Dari urusan daftar masuk, bantuan sebelum menaiki pesawat, sehinggalah memantau keselamatan dan kemudahan di dalam lapangan terbang, kami menumpukan sepenuh perhatian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya sendiri boleh bertutur dalam bahasa Inggris dan Perancis, jadi saya sering berpeluang membantu penumpang yang menghadapi kesukaran. Melihat senyuman puas di wajah pelanggan selepas dibantu adalah satu kegembiraan besar bagi saya. Sesiapa yang bekerja di lapangan terbang pasti akan mengambil berat tentang satu penanda aras. Penarafan 10 lapangan terbang terbaik dunia oleh Skytrax, sebuah syarikat British yang menilai lapangan terbang global berdasarkan pelbagai kriteria. Sebagai seorang kaki tangan di lapangan terbang Vancouver, saya yakin dengan perkhidmatan kami dan bangga ia merupakan salah sebuah lapangan terbang terunggul di dunia. Malah, dalam ranking 2024, lapangan terbang Vancouver telah menerima anugerah lapangan terbang paling bersih di Amerika Utara dan lapangan terbang terbaik di Amerika Utara. Saya dan rakan-rakan sepasukan berkongsi kegembiraan atas pencapaian ini. Ia membuatkan kami rasa usaha kami selama ini berbaloi dan memberi kami semangat untuk menjadikan lapangan terbang ini lebih baik mulai esok. Namun, pada masa yang sama, hakikatnya dari segi global, lapangan terbang Vancouver tidak termasuk dalam senarai 10 teratas dunia. Walaupun kami nomor 1 di Amerika Utara, kami tidak tersenarai dalam ranking dunia. Dalam senarai ranking lapangan terbang versi 2024 yang diumumkan oleh Skytrax, tempat pertama ialah lapangan terbang antarabangsa Hamad di Doha, Qatar, diikuti oleh lapangan terbang Changi, Singapura di tempat kedua. Seterusnya, tempat ketiga ialah lapangan terbang antarabangsa Incheon di Korea Selatan, manakala lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dan lapangan terbang Subang di Malaysia, masing-masing berada di tempat keempat dan kelima. Bagi saya, yang selama ini beranggapan bahwa negara-negara Amerika dan Eropa menerajui dunia dari segi teknologi, realiti di mana lapangan terbang dari Qatar dan negara-negara Asia mendominasi kedudukan teratas amat mengejutkan. Pada masa yang sama, saya mula meragui sama ada penilaian ranking ini benar-benar tepat dari sudut pandangan pengguna. Tanpa sadar, timbul keinginan dalam diri saya untuk melihat sendiri bagaimana rupa lapangan terbang bertaraf dunia. Rakan-rakan sekerja saya nampaknya mempunyai pemikiran yang sama. Mereka mula mengharapkan saya menggunakan cuti musim panas kali ini untuk melawat lapangan terbang di Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. Walaupun saya agak keberatan untuk melancong ke negara-negara timur, rakan-rakan saya sedikit demi sedikit mengumpul dana untuk menajah perbelanjaan perjalanan saya. Maka, saya pun membuat keputusan untuk melakukan perjalanan spontan ke Korea Selatan dan Malaysia. Memandangkan Singapura agak jauh dari Korea Selatan dan Malaysia, saya memutuskan untuk melawat 3 tempat kali ini. Lapangan terbang antarabangsa Incheon, KLIA, dan lapangan terbang Subang. Saya merancang untuk ke lapangan terbang antarabangsa Incheon di Korea Selatan terlebih dahulu, karena rankingnya lebih tinggi daripada Malaysia. Saya mahu bermula dengan merasai pengalaman di lapangan terbang yang dinilai lebih tinggi. Lapangan terbang antarabangsa Incheon adalah lapangan terbang terbesar di Korea Selatan dan salah satu hub penerbangan terbesar di Asia. Apabila saya benar-benar menjejakkan kaki di sana, saya merasakan ia sememangnya sebuah lapangan terbang yang sangat maju dan berfungsi dengan hebat, setanding dengan gelarannya sebagai yang ketiga terbaik di dunia. Proses daftar masuk dan pengambilan bagasi sangat berautomasi, dan jejak automasi dapat dilihat di seluruh lapangan terbang. Tahap teknologinya amat mengagumkan. Saya pernah mendengar bahwa Korea Selatan adalah sebuah negara IT yang maju, dan image itu terbukti benar dengan banyaknya hotspot Wi-Fi dan papan tanda digital yang canggih. Dalam ranking Skytrax,
Lapangan terbang antara bangsa Incheon dipilih sebagai lapangan terbang paling mesra keluarga di dunia. Memang benar, mereka menyediakan laluan pemeriksaan keselamatan khas untuk penumpang dengan anak-anak kecil, serta banyak kemudahan rehat kanak-kanak dan bilik menyusu. Sudah tentu lapangan terbang Vancouver juga mempunyai kemudahan sebegini, tetapi jumlahnya di Incheon memberikan kesan yang lebih mendalam. Satu lagi perkara yang saya perhatikan ialah jumlah restoran dan kedai yang banyak. Restoran dan kedai berderet seperti sebuah daerah komersial yang sibuk. Walaupun kedai bebas cukai dan kedai-kedai lain ada di mana-mana lapangan terbang, jumlahnya di Incheon sangat menakjubkan. Ia sebuah lapangan terbang, di mana Anda boleh merasai suasana Korea tanpa perlu keluar ke bandar. Saya amat kagum dengan kelengkapan kedai-kedainya. Selepas bermalam di sebuah hotel di Seoul, tetapi menghabiskan hampir semua masa saya di lapangan terbang Incheon, saya kemudiannya bertolak ke Klea. Bagaimana agaknya tahap lapangan terbang di Malaysia? Negara yang berjaya menempatkan 2 lapangan terbang dalam 5 teratas. Apakah perbezaannya berbanding lapangan terbang antara bangsa Incheon di negara jirannya, Korea Selatan? Dengan rasa ingin tahu ini, saya bertolak ke Malaysia. Saya menaiki penerbangan sebuah syarikat penerbangan Malaysia untuk ke Klea. Ketika itu, ada seorang penumpang lelaki berkerusi roda yang kelihatan seperti warga negara Jerman. Lelaki itu mungkin tidak memohon bantuan kerusi roda lebih awal, tetapi kaki tangan syarikat penerbangan Malaysia itu tetap membantunya menaiki pesawat dengan senyuman yang tidak lekang di bibir. Bukan itu sahaja. Apabila pesawat tiba di Klea, seorang kaki tangan darat yang sepatutnya sudah bersedia di lapangan terbang, telah pun datang dengan tanjakan untuk kerusi roda bagi membantu lelaki tersebut. Syarikat penerbangan di luar Malaysia juga prihatin terhadap golongan kurang upaya, tetapi saya rasa tidak banyak syarikat penerbangan yang proaktif, menjangka keperluan pelanggan dan menawarkan bantuan sebelum diminta. Walaupun ini bukan mengenai perkhidmatan lapangan terbang secara langsung, ia adalah satu babak yang membuatkan saya mengagumi semangat perkhidmatan rakyat Malaysia. Ia satu pengalaman kecil yang meninggalkan kesan mendalam. Sejak saat saya tiba di Klea, saya dapat merasakan kemesraan yang tulus dari rakyat Malaysia. Namun, saya tetap meninjau Klea dengan pandangan objektif. Lapangan terbang Incheon di Korea Selatan adalah sebuah lapangan terbang yang bersih, dan Klea juga sebuah lapangan terbang yang sangat bersih. Sehingga baru-baru ini, ia dikenali sebagai pintu gerbang Malaysia, dipenuhi dengan orang dari pelbagai negara, sangat meriah. Apakah perbezaan ketara dengan lapangan terbang antara bangsa Incheon? Sesuatu yang saya rasakan serta-merta sebaik tiba. Perbezaan pada papan tanda tunjuk arah. Papan tanda di lapangan terbang Vancouver juga kebanyakannya dalam bahasa Inggris, tetapi penerangan di lapangan terbang Incheon hampir semuanya dalam bahasa Korea. Walaupun kadang-kadang ada bahasa Inggris, di KLEA, papan tanda dalam bahasa Melayu dan Inggris dipaparkan sebelah menyebelah. Bukan itu sahaja. Di kawasan yang sesak atau untuk tunjuk arah yang penting, selain bahasa Melayu dan Inggris, terdapat juga penanda dalam bahasa Jepun, Mandarin, dan bahasa-bahasa lain. Kadang-kadang ada juga papan tanda dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara. Layanan Malaysia yang mengambil kira pelancong dari seluruh dunia ini hanya boleh saya gambarkan sebagai luar biasa. Selain itu, ada satu lagi perbezaan yang sangat ketara berbanding lapangan terbang Vancouver dan Incheon. Untuk membantu orang yang dalam kesusahan, terdapat kaki tangan perkhidmatan yang meronda di seluruh lapangan terbang. Di Incheon juga ada perkhidmatan yang serupa, tetapi di sana Anda perlu pergi sendiri ke kaunter perkhidmatan atau lokasi kaki tangan. Oleh itu, hanya mereka yang tahu tentang kewujudan perkhidmatan itu akan menggunakannya, dan penerangannya pula dalam bahasa Korea. Jadi saya rasa pada praktiknya hanya orang Korea yang dapat memanfaatkannya. Di KLIA, sudah tentu ada kaunter perkhidmatan seperti itu, tetapi kaki tangan yang membantu orang dalam kesusahan itu sendiri berjalan di sekitar lapangan terbang. Jika Anda kelihatan dalam kesusahan, mereka akan proaktif mendekati dan bertanya. Bukan itu sahaja, jika ada sesiapa yang menghadapi masalah, penumpang biasa Malaysia pun akan datang untuk membantu. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, penumpang biasa ini akan membawa Anda kepada kaki tangan perkhidmatan. Klea juga telah menerima anugerah kaki tangan lapangan terbang terbaik dunia oleh Skytrax, jadi saya paham akan kualiti perkhidmatan kaki tangannya. Tetapi apa yang saya rasakan secara pribadi ialah bukan sahaja kaki tangan Klea yang terbaik di dunia, tetapi kemesraan rakyat Malaysia itu sendiri juga adalah yang terbaik di dunia. Dan aspek inilah yang bercirikan Malaysia yang mendapat pengiktirafan dunia. Saya rasa keprihatinan kru kabin Malaysia terhadap lelaki berkerusi roda semasa saya tiba di KLIA juga berpunca daripada semangat mesra yang unik bagi rakyat Malaysia ini.
Terdapat pengangkutan rel yang menghubungkan Kalia dan lapangan terbang Subang. Selepas menghabiskan seharian di Kalia, saya bergerak ke sebuah hotel berhampiran lapangan terbang Subang. Keesokan harinya, saya akan melawat lapangan terbang yang berada di kedudukan keempat, yaitu lapangan terbang Subang. Pagi keesokannya, semasa saya menuju ke lapangan terbang Subang, saya sekali lagi dikejutkan dengan pelbagai perkara. Lapangan terbang Subang, sama seperti KLIA, adalah sebuah lapangan terbang yang sangat bersih. Bukan sekadar tiada sampah di lantai, tetapi ia digilap sehingga berkilat. Walaupun lapangan terbang Vancouver juga mendapat anugerah lapangan terbang paling bersih di Amerika Utara, tahap kebersihan lapangan terbang Subang tidak dapat ditandingi. Ia terasa seperti berada di sebuah hotel 5 bintang. Perkataan seperti elegan dan anggun sangat sesuai untuk menggambarkannya. Saya amat terharu berada di lapangan terbang seperti itu. Saya baru tahu kemudian bahwa CLIA juga pernah dinilai sebagai lapangan terbang paling bersih dunia di tempat ke-9 oleh Skytrax. Keindahannya membuatkan saya terpaksa akur dengan penilaian tersebut. Pikiran pertama saya ialah, walaupun saya mau menjadikan lapangan terbang kami lebih bersih daripada lapangan terbang Subang, saya tidak tahu bagaimana caranya. Begitulah bersihnya lapangan terbang Subang di Malaysia. Bercakap tentang kebersihan, tandas di lapangan terbang Subang juga sangat bersih. Sekali lagi, ia bukan sekadar tiada sampah, tetapi berkilauan. Salah satu tarikan tandas di lapangan terbang Malaysia ialah mangkuk tandas elektronik dengan bidet. Saya pernah beberapa kali mendengar dari rakan-rakan yang melancong ke Malaysia berkata, alangkah baiknya jika saya boleh bawa pulang tandas bidet Malaysia. Jadi, saya pikir saya faham betapa hebatnya ia. Setelah menggunakannya sendiri, saya terkejut dengan fungsinya dan amat memahami mengapa orang asing begitu menginginkannya. Namun, apa yang lebih menyentuh hati saya ialah panel kawalan untuk fungsi-fungsi tersebut. Pasti ramai orang asing yang tidak tahu cara menggunakannya. Sebagai jenius dalam hal bertimbang rasa, mustahil rakyat Malaysia tidak memikirkan perkara ini. Pada panel kawalan, selain penerangan dalam bahasa Melayu, terdapat juga ikon-ikon yang mudah difahami untuk menjelaskan cara pengendalian, tambahan pula, penuh dengan idea-idea bernas. Penerangannya direka dengan teliti agar sesiapa sahaja boleh menggunakannya. Selain itu, saya juga kagum dengan pertimbangan yang teliti untuk orang dalam pelbagai keadaan. Seperti tandas yang mengepam secara otomatik apabila Anda berdiri atau hanya dengan melambai tangan Anda. Ia adalah sebuah tandas yang penuh dengan kelembutan, direka agar pengguna berasa selesa dalam apa jua keadaan. Bercakap tentang tandas, lapangan terbang Subang juga mempunyai banyak tandas mesra OKU yang dipanggil tandas pelbagai fungsi. Dari segi keboleh capaian untuk golongan kurang upaya, lapangan terbang Subang juga menunjukkan jejak sokongan yang jelas. Pada zaman ini, semakin banyak lapangan terbang di negara maju mengambil langkah-langkah mesra OKU, termasuk lapangan terbang Vancouver kami. Berbanding ketika saya mula bekerja, keboleh capaian di lapangan terbang Vancouver telah jauh bertambah baik. Namun, saya amat merasakan perbezaan besar antara lapangan terbang Subang dan lapangan terbang di luar negara, terletak pada sama ada mereka benar-benar sedar untuk menghapuskan halangan dalam erti kata yang sebenar. Sebagai contoh, di lapangan terbang lain kemudahan mesra OKU hanya disediakan di laluan utama atau pada kemudahan yang digunakan oleh kebanyakan orang. Manakala di tempat-tempat lain yang lebih terperinci, usaha ke arah itu masih jauh dari mencukupi. Ini adalah realitinya. Malah malangnya, di sesetengah negara, Anda boleh merasakan sikap sombong orang yang tidak kurang upaya, seolah-olah berkata, kami sudah sediakan kemudahan mesra OKU, gunalah itu. Tandas di lapangan terbang Incheon yang saya lawati sebelum ini juga mempunyai susur tangan di sebelah tandas. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti persekitaran yang mesra OKU, dan saya pikir, hebat, setaraf dengan lapangan terbang ketiga terbaik dunia. Tetapi selepas menggunakannya, tanggapan saya hancur. Malah bagi saya yang tidak kurang upaya, jarak antara tandas dan susur tangan terlalu jauh, saya perlu berdiri sepenuhnya dan bergerak untuk mencapainya. Saya rasa bagi orang yang mempunyai masalah pergerakan, mereka mungkin berisiko jatuh untuk memegangnya. Bukan sahaja di Incheon, di banyak tempat lain terasa ada halangan yang tidak kelihatan, seolah-olah berkata, sudah ada tanjakan, Anda boleh uruskan sendiri kan? Atau sudah ada lift, jadi laluan lain tidak penting. Dalam hal ini, CLIA yang saya sebutkan tadi dan juga lapangan terbang Subang bukan sahaja menyediakan kemudahan fisikal yang mesra OKU, tetapi juga mempunyai keboleh capaian jiwa, keinginan untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Dan ini bukan hanya diamalkan oleh kaki tangan lapangan terbang, tetapi oleh seluruh rakyat Malaysia.
Saya amat merasakan bahwa ini adalah sebuah lapangan terbang yang benar-benar dan menyeluruh dalam melaksanakan konsep mesra OKU. Penilaian Skytrax yang memberikan KLIA anugerah lapangan terbang paling mesra dunia, tempat pertama adalah satu keputusan yang wajar. Dan jika lapangan terbang di Malaysia terus maju, selagi ia diuruskan oleh rakyat Malaysia, saya rasa tiada siapa yang dapat mengatasinya untuk sementara waktu. Jika ada lapangan terbang yang boleh mengatasi lapangan terbang Malaysia dalam bidang mesra OKU ini, mungkin ia adalah KLIA atau lapangan terbang lain di Malaysia sendiri. Saya merasakan keprihatinan dan kemesraan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah ditandingi. Lapangan terbang Subang juga mempunyai restoran dan kedai yang tidak kurang hebatnya berbanding lapangan terbang Incheon. Bukan sahaja ia menawarkan masakan Malaysia, tetapi ia juga seolah-olah mengumpulkan produk-produk terkenal dari seluruh Malaysia. Memikirkan sahaja saya boleh menikmati semua makanan Malaysia yang populer di dunia di satu tempat membuatkan saya teruja sejak pagi. Mungkin jumlah kedai di lapangan terbang Subang sedikit kurang berbanding Incheon. Namun, yang paling mengejutkan saya ialah terdapat kedai di lapangan terbang Subang yang mula beroperasi seawal jam 6 pagi. Tambahan pula, walaupun tidak semua, banyak kedai mempunyai kaki tangan yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa. Malah ada sebilangan daripada mereka yang boleh menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat bukanlah bahasa universal, jadi ia mungkin tidak serba boleh, tetapi ia tetap membolehkan komunikasi pada tahap tertentu. Bertutur dalam pelbagai bahasa atau menggunakan bahasa isyarat bukanlah perkara wajib. Dari segi kos, ia mungkin bukan perkhidmatan yang cekap. Namun begitu, rakyat Malaysia mahu memastikan sesiapa sahaja, pada bila-bila masa, boleh menggunakan perkhidmatan lapangan terbang secara maksimum. Saya amat terharu dengan usaha lapangan terbang Subang yang begitu dekat di hati pengguna, berusaha untuk mencipta kemudahan yang boleh dinikmati oleh semua orang. Kini, saya telah pulang dari Malaysia dan kembali bekerja di lapangan terbang Vancouver. Sebelum saya ke lapangan terbang di Korea Selatan dan Malaysia, saya tidak pernah melakukan ini. Tetapi sekarang saya secara pribadi memulakan satu perkhidmatan di lapangan terbang Vancouver. Akhir sekali, saya ingin menceritakan tentang perkhidmatan ini. Ia berdasarkan pengalaman saya di KLIA dan lapangan terbang Subang. Ia berlaku di tempat pengambilan bagasi. Oleh kerana saya melancong ke dua negara, saya mendaftar masuk sebuah bagasi yang lebih besar. Saya pergi ke kawasan pengambilan bagasi dan menunggu bagasi saya keluar. Tali sawat, conveyor belt, mula bergerak, dan bagasi penumpang akhirnya mula keluar. Tetapi di lapangan terbang di seluruh dunia, bagasi biasanya diletakkan begitu sahaja di atas tali sawat, dan penumpang terpaksa mencari bagasi mereka dari timbunan yang tidak teratur. Ini adalah perkara biasa. Namun di KLIA dan lapangan terbang Subang, seorang kaki tangan darat berdiri di permulaan tali sawat. Beliau mula menyusun bagasi satu persatu. Bukan itu sahaja, beliau juga memastikan pemegang semua bagasi menghadap keluar, memudahkan penumpang untuk mengambilnya. Kali pertama saya melihat ini di KLIA, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Perasaan saya yang sebenar ketika itu ialah, apa yang orang Malaysia ini sedang buat? Tetapi pada masa yang sama, saya merasakan satu perasaan selesa yang tidak dapat digambarkan. Selepas itu, saya mengambil bagasi saya dan berjalan ke pintu keluar. Seorang wanita, sama ada kaki tangan darat lain atau kaki tangan syarikat penerbangan, bertanya kepada saya, adakah bagasi Puan rosak? Biasanya, kerosakan bagasi adalah tanggung jawab pribadi. Ini adalah pendirian umum syarikat penerbangan dan lapangan terbang. Pengguna juga tahu akan hal ini, jadi mereka akan mengunci atau menanggalkan bahagian yang mudah rosak. Walaupun begitu, semua orang sudah bersedia secara mental bahwa bagasi akan dilayan dengan kasar dan menganggapnya sebagai barangan guna habis. Namun, di Malaysia, mereka melayan bagasi penumpang dengan teliti, menyusunnya semula untuk mudah diambil, dan akhirnya bertanya tentang keadaannya. Satu tahap perkhidmatan yang berbeza sedang berlaku di hadapan mata saya. Adakah ini perkhidmatan tambahan berbayar? Karena ia terlalu luar biasa, saya tidak dapat menahan diri daripada bertanya kepada kaki tangan tersebut. Tetapi, seperti yang dijangka dari Malaysia, jawabannya ialah semuanya percuma. Saya amat tersentuh dengan cara layanan rakyat Malaysia ini. Sekarang, di lapangan terbang Vancouver, saya meniru perkhidmatan ini dari Malaysia. Saya sampaikan kekaguman saya di Malaysia kepada rakan-rakan sekerja, dan perlahan-lahan saya mendapat pemahaman mereka. Menyusun bagasi dengan pemegang menghadap keluar, mengambil berat sama ada bagasi pelanggan rosak. Sudah tentu,
Ini bukan sesuatu yang boleh dijamin dengan mudah, jadi kami tidak boleh bertanya secara sambil lewat sama ada terdapat kerusakan. Walaupun begitu, saya percaya bahwa keprihatinan terhadap pelanggan seperti yang dilakukan oleh rakyat Malaysia, yang bertimbang rasa, berpikir dan bertindak untuk membuat orang lain gembira, adalah intipati sebenar perkhidmatan. Inilah yang diperlukan oleh lapangan terbang Vancouver untuk mendapat pengiktirafan bertaraf dunia. Sebagai tambahan, beberapa hari yang lalu, sebuah stesen televisi Kanada melaporkan tentang tindakan kami ini. Kami menerima komen pujian dari seluruh dunia. Tetapi saya ingin mengaku di sini, yang mencetuskan ide hebat ini ialah rakyat Malaysia. Saya hanya meniru apa yang dilakukan oleh kaki tangan darat di lapangan terbang Malaysia. Perkhidmatan mereka mungkin tidak dianggap sebagai berita pun di negara mereka sendiri, karena bagi mereka, ia adalah perkara yang sangat biasa. Terdapat banyak lapangan terbang di dunia yang boleh menjadi contoh untuk dipelajari oleh lapangan terbang Vancouver. Bermula dengan lapangan terbang antarabangsa Hamad, yang dinilai sebagai lapangan terbang nomor 1 dunia. Terdapat banyak lapangan terbang yang patut dicontohi. Namun, secara pribadi, saya rasa lapangan terbang di Malaysia mungkin adalah contoh terbaik. Malaysia mempunyai banyak lapangan terbang yang menerima anugerah nomor 1 dunia. Dan dalam ranking keseluruhan, kedua-duanya berada dalam senarai 10 teratas. Di negara lain yang lapangan terbang utamanya mendapat penilaian keseluruhan yang tinggi, lapangan terbang lain di negara itu selalunya tidak begitu cemerlang. Mungkinkah penilaian tinggi itu diperolehi karena perkhidmatan dan jumlah penumpang tertumpu pada satu lapangan terbang sahaja? Jika dilihat dari skor keseluruhan semua lapangan terbang di Malaysia, saya rasa Malaysia mungkin akan menjadi nomor 1. Begitulah hebatnya lapangan terbang di Malaysia. Dan di sebaliknya terdapat sikap prihatin rakyat Malaysia dan nilai-nilai mereka yang menganggap berbuat baik tanpa menunjuk-nunjuk sebagai satu kebaikan. Mereka tidak peduli sama ada ia menonjol atau dinilai. Sebaliknya mereka fokus pada sama ada semua pelanggan dapat menikmati masa yang menyenangkan. Rakyat Malaysia memberi tumpuan kepada perkara ini untuk mencipta perkhidmatan, membina kemudahan, dan menghapuskan halangan. Contoh teladan saya ada di Malaysia. Cuti musim panas akan datang. Saya mahu melawat lapangan terbang Malaysia selain KLIA dan lapangan terbang Subang. Karena belajar dari mereka, hanya dengan meniru sahaja sudah boleh menjadi bualan. Begitulah banyaknya khazanah yang terpendam di dalam hati rakyat Malaysia.